Assalamualaikum everyone. So we're going to continue with our last subtopic for chapter 4, transformers. Okay, so this is simple subtopic, just one equation and simple explanation. So we're going to discuss about the working principle. Okay, before that, what is transformer? So transformer is electrical device, of course, used to change input voltage and output voltage with different value. Okay, so what does it means? So let's say you're going, okay, I'll give you a situation. Let's say you go to a concert anywhere. So we have a very large speakers. So let's say these speakers, okay, then we connect to power supply, plug biasa, kita connect. Okay, standard value TNB supply kat Malaysia ni, kalau dekat rumah, kat sekolah, is 240 volt. Okay, 240 volt. So we want to make sure this speaker is loud enough. So 240 volt memang tak cukup. So mungkin 1000, 1500 volt baru cukup. Okay, so macam mana kita nak buat? Takkan nak pergi tukar power supply, nak tukar plug, memang tak boleh lah. Ni standard. So inside here we have transformer to increase, okay, to change the input 240 bagi jadi 1500. Okay, the same goes to, let's say you have a laptop. Okay, you want to charge your laptop, plug yang sama juga kita pakai pun. Okay, so 240 volt is too big. So boleh overdose kita punya laptop ni, boleh meletup. So that's why you have inside here ada macam adapter kat sini. So there is transformer inside here. So dia akan kurangkan 240 volt. Mungkin kita nak 5 volt je nak charge laptop, nak charge handphone. Okay. So this one they change the input, then the output will be lower. So that's why kita ada dua jenis transformer lah. Satu kita panggil step up, kita tingkatkan voltage. Satu kita panggil step down, kita kurangkan voltage. Okay, so this is a step down, this is a step up transformers. So step up and step down depends on secondary coil. Okay, so now kita tengok inside the transformer is something like this. Okay, something like this. So you can see over here we have this what we call primary coil. Ni ada berapa lilitan dalam ni. Okay, then we have secondary coil, ada berapa lilitan dalam ni. So kalau lilitan dalam ni lagi banyak daripada primary, dia jadi step up. Kalau dia lagi kurang, dia jadi step down. Okay, so now we going to discuss the working principle of transformer. Okay, this is inside the transformer. Okay, so kita kena ada soft iron core. So kenapa dia mesti berlapis-lapis, laminated? Okay, we discuss that later. Okay, the first part, yang ini kita cucuk ke power supply lah, yang 240 volt tu. Okay, soalan boleh bagi berapa dia suka lah. Tapi kalau standard kat rumah 240 volt lah, supplied by TNB. Then we have numbers of turn, relate dekat bahagian ni. Okay, so the other part, this is bahagian output. Okay, this is bahagian output, we have secondary coil, relate kat sini. Okay, so number of turns, bilangan lilitan ni kita panggil NP for primer. Okay, then number of turns, bilangan lilitan kat sini kita panggil NS, secondary. Okay, kalau bahasa Melayu dia kata sekunder. Then we have ini primer voltage, voltage yang pertama, ini kita supply, yang ni kita tak tahu. Ini kita boleh tentukan lah, kita boleh kira, kita ada equation. So how does it works? Macam mana dia berfungsi? So saya besarkan lagi. Okay, now you need to go back to Lenz and Faraday's law. Faham balik hukum Lenz, hukum Faraday, baru kita boleh explain benda ni. Okay, apa yang berlaku? Kat sini, plug. So, ada voltage supply. So, bila ada voltage supply, ada current. So, bila current mengalir dalam coil ni, apa yang kita belajar? Force in current, magnetic field akan terhasil. So, magnetic field akan terhasil. Ni, magnetic field ni akan terhasil. So magnetic field ni akan masuk ke
secondary coil. So sebab ini alternating current, so dia akan sentiasa berubah, change in direction. So bila ada magnetic field yang dipotong oleh conductor, means ini flux magnet dipotong, akan menghasilkan induced EMF, induced DGE, voltage DGE arohan. So bila ada DGE arohan, akan ada current lah. So yang ini dia tak buat apa. Dia tak buat apa, tapi bila ada arus mengalir kat sini, akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ni akan sampai kat sini. So coil ni akan potong medan magnet. Bila potong medan magnet, akan ada induce lah, induce EMF. So adalah current kat sini. Tu je cerita dia. Okay, so the explanation in proper sentence. So you can see here, AC power supply produce alternating current in primary coil. So bahagian ni, AC supply, okay, alternating current in coil. Alternating current produce magnetic field. So magnetic field akan terhasil sebab dia lalu dekat coil, dia akan terhasil magnetic field. So magnetic field changes. So ada perubahan, Lenz kata ada perubahan, baru ada pemotongan flux, baru ada induced EMF. Okay, so what happen bila ada magnetic field ni masuk kat sini. Magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil. So yang ini tadi masuk dalam ni through the soft iron core, changing magnetic field induce alternating voltage. So menghasilkan voltage. Tu je cerita dia. So 4 ayat je awak dah boleh explain the working principle. So this part is important. So how to explain this part, you always refer to this diagram. Okay, now kalau awak perasan, kita pernah buat eksperimen conducting wire semua tu, awak dah pakai satu power source. Ingat tak, kat sini ada voltage, so kita cucuk kat sini pergi wire semua tu. So how to increase the voltage, so kita ada satu cakok sini, kita akan angkat. So kat sini 5 volt. So kalau kita nak guna 10 volt, kita pergi kat sini 10 volt, kita angkat. So kita cabut sini, kita pergi kat sini 15 volt. Okay, so macam mana dia voltage dia boleh increase? So dekat dalam ni ada ni lah, transformers. Okay, means kat dalam ni, kalau saya boleh lukis, dia ada coil, gulung banyak. So kita start kat sini, kita cucuk kat sini. So dia potong flux sampai sini je, kita dapat 5 volt. So lagi banyak numbers of turns, lagi banyak gulung, kita angkat, kita cakok kat sini. So kat sini 10 volt. So lagi banyak N numbers of turn dia pusing, lagi banyak voltage. Kita cakok kat sini. So lagi banyak N. So dia jadi 15 volt and so on and so on. So to use this equation, okay, this equation kita boleh kira kita nak voltage berapa lilitan kita nak guna. So Vs is secondary, secunda, Vp is primary, dan Ns is secondary, berapa lilitan kat sini, Np is primer, berapa lilitan asal kat sini. So cerita dia macam ni lah. Okay, sini primer, sini secondary. So ini bagi berapa, ini buat lagi banyak kali, lagi banyak lah dia dapat. Dia buat kurang lah dia dapat. Contoh macam ni lah. Ini dia study, dia buat soalan 10 soalan. Okay, awak tiru dia, tapi awak buat 100 kali. So awak jadi lagi pandai lah, lagi banyak lah awak dapat hasil dia. Ini buat 10 kali, awak tiru dia, tapi awak tiru 5 kali ya, buat 5 kali. So hasil awak kurang lah, separuh dah hasil dia lah. Macam tu lah. Senang cerita kan. Okay, then we have ideal transformer. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata unggul. Okay, unggul ni maksud dia apa? Unggul ni maksud dia bagus gila. Okay, so every electrical equipment receive input power or supply power. Ni input, lepas tu dia buat kerja. Kita bagi berapa banyak, sepatutnya banyak tu lah kerja yang dia buat. Baru kita kata dia ideal. Means 100% efficient. But due to some resistance, dia tak sampailah 100%. Okay, sebabkan apa? Sebab ada geseran, ada haba ataupun wire dia kat semua yang tak berkualiti, dia tak transfer heat tu sepenuhnya ke. Okay, dia tak buat kerja yang betul. So selalu je kita akan dapat
less than 100%. So kalau less than 100% tak ideal lah. Theoretically boleh dapat ideal. So we have to calculate, we have to know why. Kenapa tak ideal. So we go to the next page, page 164. Okay. Transformer that experience a loss of energy. Okay, so yang tu kita bagi tak unggul. So the output power is less than input power. Okay, this is how we calculate. So efficiency P out P in. Maksudnya kalau kita bagi kat dia 100 watt, sepatutnya buat kerja 100 watt lah. Tapi dia pergi mengelak sikit, dia pergi buat kerja kurang. So kalau kita kata satu alat tu, sekarang kita tengok all the electrical device dia ada 5 star, 4 star rank semua tu kan. Okay, yang tu nak menunjukkan dia punya efficiency lah. Dia guna power sepenuhnya. So let's say satu alat tu 80% nilai efficiency dia. Maksud dia kalau kita bagi kerja kat dia 100 watt, dia buat 80 watt. Okay, so lagi 20 tu pergi mana? Okay, 20 ni tak cekap. 20 ni mungkin sebab dia kena dah terlepas jadi haba. Sometimes dia tengok dia beli alat yang dah lama, alat yang tak berapa kualiti, dia cepat panas kan. Dia cepat panas tu maksudnya dekat sini lah, 20% ni lah. Cepat panas sebab dia kena overcome the eddy current, the hysteresis. Okay, we're going to discuss this part. Okay, by the way, kalau soalan suruh kira efficiency, jawapan awak mesti dalam persen. Okay, jangan tulis jawapan 80 je. Dia tak ada unit sebab watt dengan watt ni dah potong. So jawapannya 80%, 70%, 30%. 30% tu maksud dia tak efisien langsung lah. 70% tu dia buang je. Macam mana kita nak increase efficiency, nak increase kecekapan dia? Okay, we should have an activity. Okay. Ini faktor-faktor dia. Ini the loss of energy. Kenapa the loss? So you please read this part. Senang je ni. Okay, saya bagi contoh. To this part. Okay. Cost of energy disebabkan resistance of coil. Okay, a thicker copper wire so that resistance of the coil is smaller. So kita belajar resistance R equal to rho L over A. So kalau kita guna copper ni yang kita buat lilit ni, kita buat lilit coil tu, ini transformer. Primary coil and secondary coil ni, kalau kita guna wire yang lebih tebal, resistance dia jadi lagi kurang. So dia lagi efisien. Eddy current kita panggil arus pusar. Arus yang berpusing kat sini. Okey. Core ni, dia ada besi dia macam tu. Yang kita nak balut lilit tu, dia mesti kena pakai soft. Okey. Then dia mesti berlapis-lapis. Maksudnya kita jangan ambil yang seketui tebal macam tu. Kita ambil yang nipis tapi kita buat banyak-banyak. Macam tu. So dia jadi tebal ni jugalah tapi nipis. So bila nipis, so apa yang jadi? Okay, arus pusar dia jadi kecil. Arus dekat dalam ni. Kat dalam ni ada arus juga. Dia mengalir. So bila lagi tebal lagi besar lah arus dia. Okay, so bila dia nipis arus dia kecil-kecil lah. So yang lain akan dihantar ke sebelah. So dia jadi lagi efisien. Hysteresis use soft iron. Ni benda ni sendiri. Hysteresis ni tak semua alat kita boleh magnetize dia senang-senang. So bukan tak semua alat, tak semua logam. So kalau kita pakai logam yang tertentu, yang bagus, so dia cepat dimagnetize. So kita nak Lenz law tadi masuk kat sini, magnet akan sampai kat sebelah ni. So kalau benda ni susah dimagnetkan, pakai kayu memang tak boleh lah. Pakai susah dimagnetkan, dia nak transfer ke sebelah tu susah lah. So yang senang dimagnetkan, dia boleh transfer kat sebelah. Leakage ni kebocoran. Apa maksud dia? Bahagian ni, magnet akan transfer pergi sebelah. Tapi ada yang tak masuk. Pergi kat sini. So, bila kurang masuk tu, kat sini susah dia nak buat induced EMF lah. So, bila susah nak buat induced EMF, V kita nanti, secondary tu akan jadi kurang lah. So, tak bagus lah. So, leakage ni kita guna kurangkan leakage. Macam mana nak kurangkan leakage? So, read this part. Okay, so dah nak habis. Okay, the last part, this one. How electrical energy is distributed to our house. Okay. So this is the diagram. Just ingat the diagram ni. Last year ada calculation on this part. This year tak ada calculation. So electrical energy transmission and distribution.
Okay, ini rumah kita. 230 ke 240 lebih kurang. Okay, where do we start? So we start here dekat, kalau kat Malaysia kita pakai hidroelektrik lah, empangan hidroelektrik, Tasik Pedu ke, okay, Tasik Kenyai ke apa semua tu. So kita buat kat sini apa berlaku kat sini, kisah DC motor tu lah. Okay, induce EMF, induce current, dia akan potong flux magnet semua tu. Okay, we don't want to know that part, dah belajar. So initially it produce a very high voltage. Kalau kena mati terus 20,000 voltage. So 20,000 voltage hantar terus pergi rumah meletup. Rumah kita nak pakai 240, 20,000. Okay, however 20,000 ni tak cukup kalau nak hantar. So he have to step up dia sampai 275,000 kilovolt. So kenapa kita nak hantar sangat-sangat jauh ni, daripada Tasik Bedu nak hantar Belangkawi, nak hantar pergi Ipoh apa semua kan, beratus-ratus ribu kilometer. So you nak hantar, you kena step up the voltage. Sebab apa? Bila voltage tinggi, so penghantaran dia laju dan rintangan dia kurang. So yang sampai kat sini tu boleh lagi. Tak adalah sikit sangat, 275 sampai kat sini mungkin 270 ke apa, tak ada masalah. So dia akan kurang, lagging lah, kurang dia punya nilai. Nilai dia tak akan kurang. Okay, so 275,000 you hantar pergi dekat receiving station. Okay, setiap negeri dia ada stesen besar dia. Yang ni awak boleh tengok benda-benda ni awak nampak dekat sekolah Panglima tu, depan simpang 3 tu sebelum masuk kilang ada banyak kan benda-benda ni kan. Tu dia punya salah satu pencawang lah kita panggil. Okay, so receiving station ni daripada 275 dia step down, kurangkan sikit ke 132. Yang ni awak nampak di jalan-jalan raya selalu tu. Okay, tiang-tiang elektrik kat jalan raya ni lah 132. Dia hantar ke pecawangan-pecawangan yang lebih kecil lah. Pecawangan lebih kecil, tengok dekat dia ada sub-station. Okay, dekat selalu bangunan-bangunan ada sub-station, dia tulis TMB tu. Okay, so from here step down sikit lagi. 33 kV ni untuk kilang. Okay, kilang-kilang dia pakai 33 kV, 33,000 lah sebab heavy machine. Okay, kalau kilang-kilang kecil, kilang keropok ke apa, okay, dia 11,000 kV. Okay, kawasan perumahan, sekolah ke setakat 230, 240 je lah. So you have to step down. Kalau sekolah tu nak guna lebih daripada ni, okay, beli transformer sendirilah, generator lah kita panggil kan. Okay, so all this step you have to know when to step up and when to step down. Alright, I think that's all. So our next class kita akan discuss summative questions, all the questions on this chapter, and I'll try to do it live. Okay, thank you.